الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. صدق الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sama-sama kita muliakan, lagi dirahmati, lagi dikasihi Al-Fadhil tuan-tuan imam dan khususnya imam yang memimpin solat maghrib tadi, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya muliakan, lagi dirahmati Allah. Dan kita doakan juga, kalau tadi sahabat-sahabat kita bersama kita solat maghrib dan mereka juga telah meninggalkan tempat ini, mungkin ada urusan lain pun, kita doakan dalam rahmat Allah. Dan kita doakan juga mungkin ada sahabat kita yang dalam perjalanan ke tempat ini pula untuk sama-sama dengan kita, mungkin untuk solat isyak berjamaah. Jadi maknanya kita yang masih ada ini juga dalam rahmat Allah, yang telah pun meninggalkan kita dalam rahmat Allah, dan yang akan juga dalam perjalanan ini juga, mungkin tidak malam ini, mungkin malam besok, dan mungkin juga untuk akan datang. Kita doakan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengambil sedikit, iaitu dalam doa kita, sama ada dalam kita selepas solat ataupun doa kita buat tahlil, doa selamat, walau panjang mana doa kita akan simpulkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bila kalau tu imam pun, kalau doa tahlil ni, kalau kita dah tengok makanan depan kita panjang berjela-jela sampai Rabbana atina tu, kita seronok dah, nak habis dah doa tu. Pak Imam dah simpulkan dah simpul doa tu, jangan nak sambung lagi. Sebab itu kaedah berdoa ni, makna kita minta kepada Allah walau panjang mana, takut kita terlepas pandang, aku ndak Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kurniakanlah aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan minta jauhkan daripada api neraka. 3 perkara, iaitu dunia pun kita hendak bahagia, dan kita tak lupa juga iaitu kehidupan yang lagi satu, iaitu akhirat, dan kita minta jauhkan daripada api neraka. Ini menunjukkan bahawa setiap kali kita berdoa, Allah mengajar kita. Inilah harapan kita, inilah keyakinan kita. Keyakinan kita bahawa di dunia ini, walau kita bahagia mana pun, kita hendak bahagia di akhirat. Kita tak hendak terhenti di dunia. Ada orang dunia dia okey, tapi akhirat tak okey. Ada orang tak berapa nak okey dunia, tapi okey pula akhirat. Ada orang yang dunia pun tak okey, akhirat pun tak okey. Kita nak okey dunia, okey akhirat. Kita ni rasa-rasa dah berjaya dah didik anak jadi doktor, engineer, kita rasa berjaya dah. Tak, tunggu dulu, sebab umur kita belum lagi sampai akhir.
Ada orang dia berjaya didik anak, tapi bila saat hari tua dia, anak-anak biarkan dia. Ada anak-anak hari matinya dia tak jadi imam. Jadi bermaknanya kita nak biarlah dunia ni kita bahagia dan akhirat pun juga kita bahagia. Ini keyakinan kita. Sebab hidup ni ada dua dimensi ukuran masa kita. Satu, hidup di dunia ini tak panjang. Kenapa Allah tak panjangkan? Sebab Allah nak panjangkan kehidupan di akhirat. Dunia ini merupakan sebagai sementara. Tetapi sementara pun kita nak juga dunia ini baik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kebaikan kepada urusan dunia aku. Sebab di sinilah tempat tinggal sementara aku. Aku nak ada rumah, nak ada kereta, nak bergerak. Kita naklah juga ada pendapatan, perniagaan kita nak untung. Kita nak urusan dunia kita juga dipermudahkan. Sebab di sinilah tempat sementara kita. Tetapi ya Allah, permudahkan urusan akhirat aku, sebab di sanalah tempat kekal aku selama-lamanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku dunia, tapi janganlah dunia ini melalaikan aku. Mustahil kita dapat akhirat baik kalau dunia kita tak ada. Itu sebab Allah bagi kita dunia dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Aku jadikan kematian kehidupan untuk apa? Untuk melakukan amalan yang baik di antara kamu. Maknanya kita hendak dunia ini juga sebagai perkakas. Perkakas, kita ada rumah, tetapi kita tak hendak dunia ini melalaikan kita. Kita tak hendak dunia ini kita untung banyak, meniaga, tapi kita lalai. Ramai orang masa dulu dia meniaga tak berapa nak banyak. Meniaga aiskrim. Dululah masa saya budak-budak lu pakai basikal je. Pakai peti tu. Tapi pukul 4 petang kat pukul 5 dia setahu singgah di surau. Main asar, dia sandarnya basikal tu kat tiang surau. Semayang. Dah lama-lama meniaga aiskrim ni, takkan aiskrim je, mintalah warung. Jumpa YB dapat lesen warung, dah digorengnya mi tu dijual, untung banyak. Akhirnya dah semaghrib pun dah tak pergi masjid dah. Dia semayang juga dekat warung tu. Semayang juga. Tetapi lambat. Akhirnya main qada lah. Jadi mana kita hendak dunia itu jangan melalaikan kita. Itu sebab bila Allah panjangkan umur kita. Sebab dalam Al-Quran surah Nuh ayat 3, yaghfir lakum min zunubikum. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Allah ampun saya sebab apa? Wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Sebab Allah tangguhkan ajal dia. Maknanya mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, sebab Allah tak matikan kita zaman kita kurang ibadat dulu, zaman kita kurang dekat dengan masjid dulu. Mana Allah tangguhkan ajal kita. Ayat ni masa di Masjidil Haram, Imam Besar Abdul Rahman Sudais baca pada pagi subuh, sampai ayat ini dia terhenti, dia menangis. Dia tak boleh nak habiskan, sebab dia tahu belakang dia makmum yang ramai datang musim haji ini, boleh dikatakan 3/4 yang sudah berusia emas. Tapi Allah tangguhkan ajal dia, dapat dia mijak bumi haram. Ini yang nangis sebab orang haram dia iman, dia faham ayat itu. Sebab Allah tangguhkan ajal kita. Tengok kiri kanan kita, kawan kita dah ramai yang dah tak ada. Saya kawan saya baru 3-4 hari ni meninggal COVID. Punca cucu datang rumah, rindu sangat atuk peluk, tapi dia ada kontak lain. Dia pun batuk sesemua 2 hari, cek positif COVID. Bawa pergi hospital. Tak apalah, cerita tu dia dah meninggal dunia. Tapi nak cerita 2 tahun yang lalu, kita convey ni 2020. 2019 dia dapat tawaran pergi haji. Tabung haji telefon dia, besok kena daftar di Kelana Jaya. Masih tu kelang kabut malam itu. Tapi dia tekan button, beg dah siap semua dah. Tapi ramai orang yang bila akhir-akhir dia tak nak pergi. Masih tu dia ada dekat kampung lah, macam-macam lah. Tapi dia, orang Perak kata dia rampus juga.
dia pergi dengan isteri dia, sedangkan besok kena lapor diri tuan-tuan, tak sempat nak telefon kawan adik-beradik pergi, sebab panggilan Allah, panggilan haji. Sebab ada dua panggilan, satu panggilan solat, satu panggilan haji. Dia pergi, dapat dia mengerjakan haji. Tuan-tuan, kalau dia tangguh 2020 tertangguh haji, 2021 tangguh haji. Ni cikgu yakin kan? Tahu apa pergi haji? 19 kan? 2019 Alhamdulillah. 2020 tak lagi dah. Kami pun tak boleh bertugas apa semua dah. Tahun yang ini pun baru ni pun Malaysia tidak menghantar jemaah haji. Bayar 60,000 kota, tetapi 45,000 seluruh dunia, dia bagilah Malaysia 800. Menteri Agama kata kita tangguhkan 800 ni, pakai nak berebut. Orang Perak kata tak pulang modal. Jadi maknanya apabila Allah tangguhkan ajal itu, ini kita minta kepada Allah panjang umur kita. Bagi yang dah pergi itu dapat pergi haji, alhamdulillah. Bagi kita yang muda-muda ni belum lagi pergi haji, minta Allah panjangkan umur kita. Yang dulu bertangguh pergi haji tuan-tuan, umur 60 ke bawah saja boleh pergi, akan datang ni. Kalau umrah boleh pergilah 60 ke atas, haji dah tak boleh dah. Jadi maknanya tuan-tuan, bila Allah tangguhkan ajal itu, yaghfir lakum min zunubikum, dan Allah ampunkan dosanya sebab Allah tangguhkan ajal itu. Tuan-tuan, bila Allah panjangkan umur kita, ada dua hikmah. Yang pertama, Allah suruh lihat sama ada baik atau buruk waktu muda kita. Kalau waktu muda kita baik, didik anak-anak berjaya, mana ayah ni panjang umur, suruh tengok kebaikan kita, kemanisan hari tua itu. Tengok anak-anak sudah berjaya, hafiz Quran 2 orang yang jadi doktor. Mana Allah suruh lihat sebab Allah panjangkan umur. Tapi ada ibu ayah yang dia baik, tetapi Allah pendekkan umurnya. Pada hari convocation, ayahnya tak ada. Ayah tak ada, tapi ada juga anaknya dah tak ada, meninggal dunia. Bapa pula naik pentas menerima sijil convocation. Bermakna apabila hari tua kita ini, Allah panjangkan umur sebab Allah suruh lihat masa muda kita. Dulu kita susah, duduk setengah, dulu rumah pun bayar, kadang-kadang 2 bulan tak bayar. Kadang hari raya ni Masya Allah tuan-tuan, baju pun tak berganti, membesarkan anak-anak. Susah dulu, maka Allah panjangkan umur. Lihat sendirilah kebaikan kau dulu. Itu masa tua Allah suruh tengok kemanisan dia, bagaimana besok di akhirat besok. Tapi ada anak-anak yang sudah berjaya hari ini, tapi mak ayah dah tak ada. Dibuatkan haji badal dia, kan, sebab arwah mak dulu tak sempat nak pergi haji. Saya ada seorang wanita, dia ni kita kata ibu tunggal. Kami naik kapal terbang, landing di Madinah pada malam itu, sebab kami landing malam. Dia tengok ikut tingkap tu, gemerlapan cahaya-cahaya bandar Madinah. Menangis makcik ni yang umur sekitar 60-an. Saya kata, kenapa makcik menangis? Sebab kita nak landing bandar Madinah, bandar Nabi. Dia kata, apa Ustaz, makcik tak sangka boleh pergi haji. Sebab pakcik ku meninggal anak-anak kecil, umur 10 tahun, 8 tahun, 8 orang anak, saya ingat lagi. Tetapi anak-anak saya didik mereka. Saya jual pisang goreng, jual apa yang boleh jual saya jual. Maknanya dia berusaha membesar anak-anak. Ada pencen pun tak banyak mana, tapi anak-anak sudah berjaya. 4-5 orang anak-anak Ustaz, seorang bagi 1,000, 2,000, 3,000. Mak pergi haji ikut package. Itu dia menangis tu. Sebab nak cerita tak sangka kalau kehidupan susah itu boleh pergi haji. Itu mana bila Allah panjangkan umur itu, kau lihat sendiri kesusahan kau dulu. Itu sebab kalau kita hari muda kita banyak menangis, hari tua kita akan tersenyum. Manakala hari muda kita menangis berpisah dengan anak. Saya dulu anak saya tingkatan 1 hantar ke rumah
di Cepor tu, 2 orang hantar situ nak didik anak. Mula-mula nak hantar di Kelantan, pasal tumbuh Tok Guru Tuan Haji Hashim kata, jangan ustaz, sini kalau umur 13 ni mereka kena masak sendiri, tak sanggup nak tengok, tak boleh berdikari, hantar ke Cepor tu. Bila balik menangis mak, saya pun menangis juga, tapi dalam walaki tak tunjuk. Tapi mak itu menangis berpisah dengan anak. Tetapi hari ini walaupun dulu kita menangis, hari ini kita boleh tersenyum. Anak boleh jadi imam, anak boleh hulur mak tadi RM20, RM30, RM200, RM300, kan tersenyum kita. Tapi kalau dulu tak ada, kita ni menangis, kepung anak-anak, duduk di rumah, jangan pergi mana-mana, tak payah duduk asrama, maka anak-anak itu isap dadah. Ramai juga. Maka hari tua umur 60 menangis melihat anak-anak. Kau tengok sendirilah, bila umur panjang tengok sendiri. Tetapi walaupun kita dulu kita buat yang baik, tak baik, Allah panjang umur, tapi Allah panjangkan itu suruh kita bertindak. Kalau dulu kita buat tak elok, disuruh kita betulkan. Ini kadang-kadang ada orang ni, ini sampai sekarang orang Melayu berbalah, berpecah. Kena cek 22 tahun dulu siapa yang menyebab Melayu berbalah. Tetapi Allah panjangkan umur engkau, kau tengoklah sendiri, betulkan. Kau betulkan orang Melayu yang berbalah sampai pada hari ini. Baru buka parlimen hari ini, kita tengok macam mana perbalahan itu. Siapa punca dia? Tapi Allah panjangkan umur kita, tengok sendiri. Yang tua-tua ni tengok sendiri. Orang muda-muda melihat ini. Si anak saya yang bongsu tuan-tuan, umur dalam 22 tahun, baru habis engineer. Dia kata, abah, mereka ni bergaduh pada dulu tak habis-habis, sejak dia lahir dulu, tahun 98 dia lahir, tak habis lagi berbalah. Ini 3-4 orang ni. Kau panjang umur, betulkan balik sampai bila? Tu bila Allah panjangkan umur, tak kisahlah siapa pun. Saya alhamdulillah Allah panjangkan umur saya. Maknanya ada tanah kata pesaka tu, di botol tu. Saya cakap dengan mak saya, mak tu, mak ni silap bagi tanah ni pada orang rumah saya. Sebab kami dulu tak balik botol ni. Saya pun ceramah kursus haji tiap Sabtu Ahad, malam ceramah, hari-hari ceramah. Bila masa nak balik, tapi rupa mak ayah tu tak silap bagi tanah tu kepada isteri saya. Sekarang dah jadi dah mak Tafiz. Allah panjangkan umur saya. Ini pun baru ni Jai panggil saya, dia cuba nak berunding, nak naik taraf madrasah itu jadikan tahfiz daerah, sekolah menengah tahfiz Darul Ridwan. Sebab kita dah buat cantik, kalau ustaz setuju kita boleh upgrade. Jai ambil alih terus. Ini kami sedang berunding, apa syarat yang dia bagi, boleh ambil lah, tapi syarat semua staf ambil, bayar gaji penuh, ambil jadi skim kerajaan. Itu lagi suka saya. Tak payah saya nak letak tabung kat masjid, tak payah saya nak cari lagi pelajar. Tentulah kalau dah taraf madrasah itu bawah Jai Perak Tengah, tentu yang masuk besok darjah 6, 4A, 5A. Dan percuma pula berebut orang nak datang. Nak jadi ulama ni pun kena banyak A juga. Tapi ada juga jadi ulama tak ada A pun jadi ulama juga, sebab dia mahir Al-Quran. Kadang-kadang banyak A pula tak jadi ulama pun ada juga. Yang A yang banyak je. Jadi bila Allah panjangkan umur tu, disuruh tengok, suruh tengok. Dan juga kalau tak betul, betulkan. Dan kalau baik, Allah suruh tengok dan suruh tambah, boleh tambah amal. Ataupun lakukan benda yang dulu tertangguh. Mungkin masa muda tak sempat nak dengar ceramah, datanglah ke masjid. Dulu masa muda sibuk, keluar pagi balik gelap dengan membesarkan anak-anak. Sekarang anak-anak semua dah besar dah, datanglah ke masjid. Sebab yang tertangguh masa muda dulu, yang dulu susah nak bersedekah sebab duit tak pernah cukup, sekarang anak-anak dah bagi ada 200, 300 dengan pejet, boleh sedekah. Jadi mana Allah panjangkan umur itu ada hikmah dia. Allah panjangkan umur. Itu sebab tuan-tuan, panjang umur dengan sedekah. Pernah berlaku satu kisah.
Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tu juga anak murid dia. Nak bagi tahu besok dia nak nikah. Selepas pemuda tu balik, datang malaikat Israel. Siapa pemuda itu? Dia kata dia pemuda dan dia juga anak murid aku, bagi tahu besok dia nak nikah. Malaikat kata, sayang, sebab dia tak sempat besok, malam ni dia mati. Malaikat pun balik, Ibrahim rasa nak pergi bagi tahu dengan lelaki itu, jangan nikah lah, sebab kau mati malam ni. Tak sempat, tetapi tak boleh angkat kaki dia, tak sampai. Tapi besok tengok pernikahan itu berjalan. Bukan setakat berjalan nikah itu, hidup dia sampai minggu, bulan, bertahun, sampai 70 tahun umur orang itu baru dia mati. Akhirnya jumpa malaikat, kau tipu ke? Dulu kau kata orang tu mati malam tu, tapi tak mati, umur 70 baru mati. Memang betul dalam rekod dia mati malam tu. Bila aku nak cabut genggam nyawa dia, Allah tahan. Sebab rupa malam itu pemuda itu bersedekah 7 dirham. Bersedekah 7 dirham kepada anak yatim. 1 dirham sedekah yatim. Anak yatim mendoakan dia panjang umur 10 tahun. 7 dirham 70 tahun. Inilah kata sedekah ni juga boleh memanjangkan umur. Sedekah juga boleh menyembuhkan penyakit. Jadi mana sebab orang rajin pergi masjid panjang umur. Orang pergi masjid, umur ke masjid ni panjang umur. Tengok Tok Sia tu umur 70 lebih, panjang umur. Mata dia pun tak apa nampak. Sebab tak cicak Allah jadikan hitam putih. Senang Tok Sia nak tengok. Kalau Tok Sia semua hitam payah juga. Bukan lagi hitam putih senang Tok Sia nak tengok. Daripada jauh nampak dah. Itu gurau lah, bukan? Tapi ada hikmah. Allah jadikan tua kita itu ada asbab. Bahawa kita sedekah ni, kita boleh sebab orang yang rajin tahajud panjang umur. Kita tentuan kalau kita rajin tahajud, bila kita rokok, kita gantung jantung kita, jantung tak kena potong. Bila kita gantung jantung kita tenang, hidup ni kena tenang. Bangun malam ni orang yang tenang, ibadat kepada Allah, mengalir air mata dia. Dia tak ada nak kisah orang. Orang ni selalu bertekak, selalu naik darah tinggi. Oh, itu memang umur tak panjang. Itu sebab kita ni bila pergi masjid ni kita bertenang, selalu berzikir. Kemudian kita tak kerja-kerja sangat. 5 waktu ada dah, 10 minit sebelum dah sampai dah masjid. Datang paling awal, balik paling akhir, insya-Allah panjang umur. Datang paling lewat, balik paling awal, itu tak lama lah tu. Bandai orang kelang kabut datang dah lah, lewat balik paling awal, dah siap kereta ngundur dah, datang tenang. Batuk guru pesan orang tenang ni ibarat ikan dalam sungai, dalam akuarium. Ikan yang luas tu kita tangkap masuk akuarium, dia tenang berenang. Tapi orang yang tak tenang ni ibarat burung yang ditangkap di luar kawasan gunung bukit, tangkap masuk dalam sangkar. Sangkar emas letak di istana, ada orang nguruskan makan dia. Burung ni tak akan tenang, nak terbang juga, nak cari lubang nak terbang. Begitulah bila kita datang masjid, kita tenang. Datang masjid keringat nak balik cepat, ya itu tak tenang lah tu. Kan? Sikit tengok jam, bila ceramah nak berhenti, kan? Saya pun tak lama masuk isyak kita berhentilah. Kita ni kalau ceramah ni bagi tahu dengan orang masa mula ceramah, saya ceramah nak isyak berhenti, tenang orang dengar. Tapi kalau ceramah tu isyak nampak semangat, tak ada tanda nak berhenti, tak tenang dah, tak tenang. Jadi mana kita jangan bagi orang mati awal orang masjid. Ceramah sampai pukul 9:30, tak lama lah tu. Silap yang ceramah pun tak lama juga. Kita buat yang sederhana. Satu kisah tuan-tuan, ketika sahabat ini nak meninggal dunia, sakaratul maut, pada zaman Nabi SAW, 3 perkara sahabat ini sebut. Alangkah baiknya kalau banyak, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua. 3 perkara sebut, mati sahabat ni, yang mendengar tak tahu apa cerita.
Apa maksud sebut alangkah baik kalau banyak? Banyak rumah sewa ke, banyak kereta ke, banyak kereta ke? Alangkah baru apa? Baru kahwin ke? Rumah baru ke? Alangkah baik kalau semua apa? Sahabat tadi bertanyalah kepada Rasulullah. Rasulullah pula dengan hadis kursi. Hadis kursi ni sanad dia daripada Allah. Allah wahyukan kepada Rasulullah. Sebab wahyu ni turun dengan 3 cara. Pertama melalui Jibril AS. Satu melalui mimpi Rasulullah. Yang ketiga ilham Nabi. Itu jadi hadis kursi tu. Hadis kursi itu susunan kata-kata Nabi sendiri tetapi wahyu Allah. Itu sebab hadis kursi ni hadis yang kuat. Itu tapi maknanya Nabi sendiri yang dengar, mendapat alamat, maka cerita dengan sahabat. Yang dia kata alangkah baiknya kalau banyak itu, sebab sahabat masa hidup dia hari-hari pergi masjid. Hari-hari pergi masjid, hari-hari dia jumpa dengan orang buta. Orang buta pegang tongkat pun nak pergi masjid juga. Hari-hari jumpa orang buta tapi dia tak tolong orang buta tu. Sebab kalau tak tolong pergi ke masjid, dia akan sampai ke masjid. Yang nak tolong ni orang celik yang tak sampai. Orang buta ni dia akan sampai. Tapi pada satu hari sebelum nak mati sahabat ni, entah macam mana Allah berikan kepada dia untuk tolong orang buta ni. Dia pegang tongkat bawa pergi masjid, dan akhir masuk masjid dapat sah pertama. Orang buta tuan-tuan, dia teringin sah pertama tapi tak dapat, takut terlanggar orang. Masuk masjid dia duduk terus lah. Tapi yang ni dia tolong dapat sah pertama. Yang satu kali dia tolong orang buta ini, masa nak mati Allah gambarkan pahala yang terlalu banyak. Alangkah baik kalau banyak kali aku tolong. Padahal banyak kali tak peluang nak tolong, tetapi sekali pun tolong pahalanya banyak. Sebab Allah Ta'ala bukan nak cerita kena banyak kali, sekali pun Allah kata banyak pahala. Alangkah baiknya kalau banyak kali aku tolong. Sedangkan peluang nak tolong banyak kali itu ada. Kita ada peluang banyak kali tapi kita tak buat. Bila dah tak ada besok barulah. Ini masa PKP ni kadang tutup masjid, buka balik, tutup balik, 12 orang, kadang 40, kadang boleh ikut keluar masjid tapi tak datang juga, ambillah peluang. Sebab peluang ni pun belum tentu lagi ni. Ini kampung Tanya Medan ada dengar cerita juga tu. Bukan? Kita orang Perak ni hingkerianya lebih benar. Baru keluar dah melompat sini, bukan? Di masjid tak pergi juga. Bukan? Masjid dengan beruduk ambil semua tentu dah bersih kita ni. Tutup muka. Jadi alangkah baik kalau banyak. Kita fikir balik, jangan besok cari orang buta. Ini maknanya satu li ta'addubi, mengajar adab kepada kita. Depan kita banyak peluang nak buat baik. Yang keduanya alangkah baiknya kalau baru. Sebab sahabat Nabi kata ketika sebelum dia mati musim sejuk yang amat sejuk, dia berjumpa dengan orang miskin yang tidak ada baju. Tuan-tuan, bayang musim sejuk tak ada baju. Saya pernah pergi Beijing musim sejuk. 2 kali pergi, satu musim panas, musim sejuk. Kalau musim sejuk tuan-tuan, Beijing ni tuan-tuan, bandar mati waktu malam. Musim panas baru nampak ada bandar hidup. Musim panas punya sejuknya, musim sejuk tuan-tuan, baju 3-4 lapis, pakai stokil lagi, sarung tangan lagi pun sejuk. Bayang musim sejuk, orang miskin ni tak ada baju. Sahabat ni tengok, dia buka, orang Arab ni pula fashion dia baju 3 lapis. 3 lapis ni pula baju yang paling baru dalam, yang paling luar tu baju buruk. Sebab yang buruk tadi untuk menahan habuk. Kan orang Arab dia pakai baju yang macam jarang-jarang tu kan, batu padang pasir. Sama juga kita di Malaysia ni pun kalau nak pergi kerja kan, naik motor kan, baju baru pakai, ada baju buruk luar tu. Baju buruk pula pakai terbalik, dia masuk tangan tu. Sampai ke pejabat dia campak dalam bakul tu, mana baju buruk tu di luar. Tapi kita pun pergi masjid kadang yang baru di dalam, di luar luar ni baru, dalam buruk. Baju pagoda 3x9 tu dengan ada peti Sarawak dalam, mana orang tahu. Mana yang baru tu luar, yang dalam tu buruk. Tapi sahabat ni yang buruk di luar dia buka terus, dia bagilah kepada orang masa sejuk tadi supaya dibalut badan dia dengan baju buruk tadi. Bukan niat nak bagi yang buruk, tapi nak bagi segera. Segera tu maknanya bagi terus.
Yang buruk ini pun alangkah baiknya kalau aku bagi yang baru. Yang buruk pun pahala banyak. Ini tuan-tuan, kita musim PKP tuan-tuan, tak kisahlah bagi sikit pun. Allah tak minta banyak, sedikit. Tapi sedikit itu pun pahalanya cukup banyak kalau beri kepada orang yang lapar. Allah sedang mendidik kita. Yang ketiganya, ketika sarapan pagi, sahabat ini ketika nak makan, roti ada sekeping. Baru nak makan roti sekeping, ada orang miskin datang, Assalamualaikum, ana miskin. Dia belum makan lagi. Aku lapar, berilah aku makan. Orang sahabat ni, roti ada sekeping, dia pun lapar juga, ini pun lapar juga. Roti ni aku punya, aku boleh bagi, aku boleh tak bagi. Tetapi cerita lapar, aku lapar juga, engkau lapar. Tapi lapar aku, last aku makan semalam burger 3 lapis pukul 11 malam. Yang lapar tak tahu bila last dia makan. Bila last dia makan, mungkin makanan dah tak ada dalam perut dia, mungkin keluar pun berak air je, dah tak ada dah. Kita ni tak makan tuan, lapar tuan, dalam perut ada hak semalamnya yang tak keluar lagi. Ada jenis orang, termasuk orang bercakap pun, dia makan pagi nak tolak hak semalamnya. Kalau tak makan pagi, hak malam tak keluar tuan-tuan, dia jenis tolak. Jadi sahabat ni, aku lapar, dia lapar, tapi roti sekeping aku punya, tapi lapar dia aku tak tahu bila last dia makan. Aku tahu aku lah makan semalam. Di situlah perhitungan dia. Tak apa, aku roti sekeping, aku akan potong separuh. Allah tak suruh bagi semua, aku potong separuh dulu, aku bagi engkau separuh roti ni, kau makan lah. Separuh ni aku tak makan, aku tunggu kau makan. Kalau rasa separuh ni kau lapar lagi, yang separuh pada aku ni, aku akan bagi separuh daripada separuh. Maknanya kita dah bagi kepada orang yang ada pada kita, ada niat lagi nak bagi. Inilah pahala tuan-tuan yang sahabat tadi ketika nak mati, alangkah baik kalau aku bagi semua. Yang separuh ini pun aku bagi, pahala terlalu banyak. Yang orang miskin pula dapat separuh, takkan dia pula tak fikir ke, tak apalah, alhamdulillah separuh cukup. Sebab yang bagi pun nak makan juga, minum air segelas kenyang lah. Itu sahabat. Kalau kita agaknya okey, roti separuh, nanti aku makan separuh dulu, kalau aku tak cukup, sorry lah makan, aku kena makan kenyang perut aku dulu, penting dulu. Tetapi sahabat ni tidak, dia bagi separuh, makan dulu, raikan dulu orang miskin. Walaupun itu hak kita tuan-tuan, tetapi memberikan hak kita kepada orang lain yang sangat memerlukan hak kita itu adalah lebih baik daripada kita menggunakan hak kita yang kita pun tak perlu hak itu. Duit dalam bank kita banyak, kita banyak makanan kita stok. Ini kadang-kadang kita bagi food bank, semalam saya hantar ke sini, alhamdulillah, sebab kita bukan kita punya, tapi orang bagi, kita bagi balik. Kita bagi balik, kita bagi IPD, kita bagi dekat Kampung Gajah, kita bagi. Jadi maknanya bila kita ni yang ada pada kita tak bagi semua pun, kita bagi separuh, tapi ada niat lagi nak bagi, yang tu pahala tu. Tapi kalau dah bagi separuh tapi tobat aku tak bagilah, memang tak ada pahala yang bagi tu pun. Kita ni bila orang minta, Assalamualaikum, minta sedekah, semalam kau dah bagi dah, kau ingat rumah aku ni welfare ke? Mana kita ni sabar, kita nak bagi orang, ada hak juga, tapi kita bagi lagi. Saya sebenarnya datang rumah saya di Kuala Lumpur tu, datang budak-budak minta sedekah, saya datang, mai sini, kau nak buat apa? Makan pakcik, tak apa, baca Fatihah sekali dulu. Baca Fatihah cantik, bagi RM2. Fatihah RM2. Datang balik biasa pula, baca surah panjang sikit, tak beli RM5. Ni dia mengapa Yasin pula mau 200 bagi dia. Macam tu kan. Kita ni, bila kita ni tuan-tuan ada sedikit yang Allah bagi, kita bagi lagi, Allah akan bagi lagi banyak lagi. Tu lagi insya-Allah. Itu mana sahabat yang ketika nak mati menyebut 3 perkara, alangkah baiknya kalau banyak, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua. Allah pun tak minta semua, tapi kalau kita bawa RM5, bagi semua kan. Banyak tadi sedekah bang, aku bagi semua duit aku, berapa? RM5. Tidaklah banyak, tak, itu semua yang aku ada, okey lah tu. Tapi kalau orang di bank ada RM1, dia bagi masjid RM10, banyak tu RM10, tak, kau di bank ada RM1.
nisbah tu. Ada orang tuan-tuan dia sedekah dia bukan sedikit tuan-tuan, 500,000 200,000, tapi rumah dia 15 juta, kereta dia 4 biji, 1 biji 1 juta, berbalalah. Seluar dia tuan-tuan, harga selai seluar 7,000, baju harga 4,000, satu badan dia mungkin 30,000 dengan kasut sekali. Tuan-tuan, saya pernah pergi dekat butik tuan-tuan di Mekah. Di Mekah tuan-tuan, saya ni bertugas haji, tabung haji suruh mengiringi datin-datin pergi butik. Saya tengok satu ada 16,000 jubah dia, 16,000. Ustaz tak beli isteri ke? Tak kucing kau, aku 300 pun dah mahal dah. Kalau kita beli jubah untuk isteri kita 5,000 tuan-tuan, kalau lah balik ke hotel ni, duduk kat pangku tu ada paku koyak tuan-tuan, 2 bulan kena marah tuan-tuan. Tapi beli setakat 300 tu tak apa. Tapi jangan beli RM60, mana jubah tak pakai, bunyi riuh jubah tu, bukan kainnya tebal. Jadi maknanya ada pakaian hari ni harga sampai 7-8 ribu. Saya kalau 7,000 selai seluar tuan-tuan, saya tak beli seluar, saya beli motor, dapat 2 biji, anak pergi universiti. Tahap kita, jangan kata orang tu beli baju seluar tambah 7,000 membazir. Tak, sebab tahap dia, sedekah dia 500,000. Saya pernah di Mekah tuan-tuan, satu datuk dia bawa saya shopping, dia nak sedekah saya lah 1,000 bajet, dia nak bagi saya jam apa semua jubah. Dia punya cincin datuk ni harga 50,000. Tanya Bangla tu, ni tahu tak ini datuk punya cincin harga berapa? Mana saya tahu. 50,000 membazir katanya. Merah padam telinga datuk tu. Lu cakap 50,000 membazir, sebab kalau lu dapat 50,000 buat rumah, tapi datuk punya rumah pun harga sudah 10 juta. Sedekah dia pun banyak. Dia bagi Tuanku Sultan pun dia bagi Rolls Royce, dia bagi tuan-tuan Daimler, dia bagi hari jadi. Sesuai lah cincin dia 50,000. Lagi up lagi datuk belanja saja, bukan? Jadi maknanya orang ni tahap tak sama. Tapi macam kita tuan-tuan, kalau seluar 7,000, bila basuh jemur kat luar, kita tunggu seluar tuan-tuan, tunggu pakai kayu. Kita tahu seluar kering atau kita kering dulu, mungkin 2 botol air habis tuan-tuan, buat kerja bengong. Kalau duduk flat tuan-tuan, seluar harga 7,000, duduk tingkat 3, takut orang tingkat 2 kait seluar kita. Tapi kalau datuk ni tuan-tuan, kalau seluar 7,000, rumah dia pagar 7 kaki, pengawal tuan-tuan ada 4 orang, siapa nak kait seluar dia? Sesuai dalam kehidupan dia. Kita yang duduk kampung tak sesuai tuan-tuan. Saya datuk tu beli saya satu serban merah Dunhill 120 rial. Saya paling mahal serban saya beli 35 rial je, 120. Seronok pergi ceramah Perlis. Ceramah malam tu Kuala Subuh Coffee House. Lepas subuh tu pakai serban 120 tuan-tuan. Nak minum letak kat kerusi tu. Lepas minum kopi terus balik naik kapal terbang. Aku terbang teringat serban tadi. Telefon urus dia. Aku tak nak kopi ada serban aku tinggal 120. Hilanglah. Allah tak izinkan. Allahu Akbar. Serban 120. Bukan. Orang sebelah lah serban pun Allah harga RM4. Bukan. Ini pergi Mekah tuan-tuan, nak bagi Pak Imam. Bagi Pak Imam serban RM4. 4 rial. Pak Imam pun tak pakai. Nak bagi Pak Imam, nak tumpang sponsor taja dia, beli dia serban yang harga 40 rial. Pak Imam pakai sebab dia ramai orang bagi dia. Bagi RM4 memang tak pakai lah. Sebab ada orang bagi RM25. Ini kita nak taja, dapat pahala Pak Imam pakai, beli yang mahal. Dah berebut pula nak beli mahal pula, kan? Itu begitu. Ini menjadi mana tuan-tuan, bila Allah panjangkan umur kita, hari tua kita pergunakanlah. Jangan lagi kita nak kadang-kadang berbalah. Sayanglah yang muda, hormatlah yang tua, insya-Allah. Saya cerita dulu tuan-tuan, satu orang ni tuan-tuan, dia ni menternak lembu. Dia kaya raya tuan-tuan dengan hasil lembu je. Jual lembu, beli lembu lagi, buat rumah, pergi umrah, masya-Allah kaya dia. Dah lama-lama meniaga lembu ni, lembu tak berapa nak banyak orang biar, cek-cek rupanya lembu jantan dah tua.
Bila Datuk tuan-tuan main produk korang, maka dia pun carilah lembu jantan yang baka baik, imported daripada luar negara. Seekor lembu yang gadang dekat padang ragut. Lembu tua ni dia tengok ada lembu baru, lembu muda ni pun dia sombong sikit, tak apa nak negur yang tua ni. Yang tua ni pun dia ego juga, dia tengok, tapi dia ego dia pun dia kata Assalamualaikum. Ini kira lembu Islam, dia bagi salam, dia kata Waalaikumsalam. Kau ni orang baru sini? Ya baru ni, I'm from London. Oh, cakap putih lah tu kan. Aku ni lembu jantan yang ganggang, yang akan biarkan aku bunting semua lembu-lembu betina ni, sebab kau dah tua tak mampu dah. Tuan aku bagi aku ni untuk ramai lembu tua ni. Dia kecil hati lah, sampai hati tuan aku madukan aku. Akulah kayakan dia dulu, akulah majukan dia dulu. Tiba aku dah tua ni, dia boleh tak berunding dengan aku. Ini kena berunding. Lama yang tua kata, jangan tolak semua, aku pun tak juga. Bagi lembu betina aku dapat 5 ekor jadilah. Tak boleh, kau jangan sentuh, semua aku punya. Oh, power Anthony pula tu tak nak kongsi. Lembu tua ni pun dia kecil hati, jangan begitu, aku kuat lagi. Lama lembu tua kata begini, nak test aku kuat, besok pagi kita racing. Nak racing pula, pacik dah tua kang, mati sakit jantung kang. Tapi kalau dah pacik nak cabar saya, boleh. Pagi besok pukul 8 di padang ragut. Bila nak mula tu, yang lembu tua ni berisau juga, sebab dia tua tak larang, tapi dia cabar juga. Dia pun pandai lembu tua ni. Lembu muda, engkau tak malu ke lawan lembu tua? Kalau kau menang pun orang tak kata engkau hebat, kau lawan dengan lembu tua. Ayolah engkau yang minta aku lawan. Beginilah, aku dah tua dah, bagilah aku lari dulu. Nanti kau boleh lah follow, kau kejar aku, memang kampung kau boleh menang, tapi bagi aku dah nak menipu yang tua ni pula. Yang muda ni pula tak tahu dia kena tipu. Tak apa, pergilah, aku boleh kejar kau. Lembu tua pun pergi berlari tengah padang, yang muda pun kejar. Dia pun risau juga, takut kalah, malu besar. Akhir bila nak kejar, yang muda lari sampai dekat buntut lembu tua. Rupanya tuan lembu tadi perhatikan, aku suruh kejar lembu betina, lembu jantan juga dia kejarnya. Pang, dia tembak, mati lembu muda ni. Senyum lembu tua, padam muka, ajak merunding, tak ada. Tuan-tuan faham tak cerita ni kan? Lembu tua ni tuan-tuan cerdik, dia pengalaman banyak, menipu pun banyak. Dulu yang tipu-tipu ni dia lah ngajar je dulu. Mudah kena tipu lagi yang tua ni. Mati lembu muda, dah lembu tua power Anthony balik. Dapat pun ni seronok dia. Akhirnya tuan lembu beli 10 ekor lagi lembu, 10 ekor lembu tuan-tuan. Dah yang tua dah risau. Ramai ni geng ni. Dah ramai pula. Ini lama lompat parti, lompat apa semua kan. Dah risau lembu tua ni. Lama satu pagi dia kata, banyak geng sekarang ni. Itulah, dulu seekor boleh tipu, ni kami 10. Tapi lembu tua ni malam tak tidur, tapi dia buat kerja. Yang muda ni pula, dia tidur lena. Dia rasa hebat dah. Lembu tua ni bila pagi, okey, kau nampak sungai tu tak? Nampak? Kita lawan berenang. Ingatkan lawan lari lagi, racing. Rupanya lawan berenang pula. Tapi lembu tua ni tahu dalam sungai tu banyak buaya. Buaya ni pula kerja dia suka makan telur lembu. Yang muda ni baru sampai, dia tak tahu. Tua ni tahu dah. Okey, kita berenang, boleh pakcik? Bila besok pagi nak berenang, yang muda kata, siapa nak berenang dulu? Kau berenang dulu. Semua nak berenang sebab dia muda. Zoom, seekor berenang. Buaya gam telur dia. Sampai seberang sana, tengok telur dah tak ada. Bermerang lagi, sap seekor. Pop, buaya ni, dia nak telur ya. Sap lagi, dapat telur lagi. Lama sampai 5 ekor ke sana, nak bagi tahu kawan jangan menyeberang, tak ada handphone, tak ada servis. Tak dapat nak bagi tahu. Line internet pun tak ada, apa semua dah. Akhir semua menyeberang 10 ekor. Semua menyeberang 10 ekor. Jadi tengok-tengok semua dah tak ada telur. Apa guna lagi dah? Lembu betina banyak bertagun ni dah. Lama dah menong lembu ni, kena tipu. Kita dah kena tipu dia kata. Sekarang ni kita kena tengok lembu tua berenang. Sebab lembu tua tak berani, tak tahu ada buaya ni. Dia orang dah tahu dah. Akhir dia tengok lembu tua berenang. Lembu tua ni tahu ada buaya, dia berenang terlentang. Terlentang. Jenuh buaya mencari telur lembu tak jumpa. Akhir sampai dia, selamat buaya ni. Selamat apa namanya lembu tua ni. Ni cerita lembu tua tuan-tuan.
kan akhir lembu tua tu pun mati begitu je lah tuan-tuan. Itu cerita masa lain lah kan. Itu sebab kita tuan-tuan kena bersatu, kena bekerja sama. Yang ada pengalaman, yang muda hormat yang tua pula kasih sayang kena ada, insya-Allah tuan-tuan. Apabila Allah panjangkan umur kita tuan-tuan, ada hikmah. Yang muda pun jangan sombong. Saya selalu cakap, saya tua, saya tak ada rasa saya kurang, sebab saya pernah muda. Masa muda ada banyak saya buat. Yang muda jangan action, sebab kamu belum tentu sempat tua. Tapi aku dulu muda, aku sempat tua. Jangan sombong. Kita dulu pernah kerja pejabat, kita dulu pernah di JAKIM, tengok meja kita orang lain duduk. Jangan sombong, dulu aku duduk situ. Sebab kita pernah dua keadaan, muda dan kita tua. Tapi yang muda jangan sombong yang tua, sebab engkau belum sempat tua. Belum tentu. Belum tentu. Ramai orang muda juga mati awal, tak sempat tua. Tapi kita dua keadaan, sempat muda, cuma kita dah tak ada dah kekuatan, tetapi kita pernah buat masa muda dulu, dan banyak kita buat dah. Kita tak rasa kita kurang. Tetapi yang muda kuat sekarang, jangan rasa sombong ego, sebab kamu belum tentu sempat jadi tua. Jadi mana dua-dua kita nak. Mudah-mudahan tuan-tuan, setakat itulah pada malam ini yang dapat saya sampaikan sebagai untuk mengingatkan kita semua. Dan saya pun telah buka kita punya madrasah, insya-Allah doalah mungkin kita seawal bulan 9 mungkinlah dapat kita balik anak-anak pelajar kita datang ke madrasah. Dan kita pun dah buka dah untuk tingkatan 1 untuk 2022. Kita ada kekosongan 30 orang yang lepas darjah 6. Itu datanglah kalau nak daftar dulu, insya-Allah. Maknanya bulan 1 insya-Allah boleh masuk untuk yang tingkatan 1. Kalau tingkatan 2 pun boleh juga kalau dah pernah pergi sekolah tahfiz ya. Kadang-kadang di Perak tuan-tuan boleh dikatakan lebih 30 tahfiz yang terpaksa tutup kedai. Tak mampu dah tuan-tuan, tak mampu, dengan dana dah tak ada, nak bayar gaji guru pun dah tak ada dah, maka tutup rapat. Tapi kami di Bota ini masih lagi, alhamdulillah, gaji kita bayar penuh lagi. Kan pelajar online lagi, mak bapak pun yuran separuh je, separuh. Sebab kita pun fikir juga mak bapak pun ada masalah juga. PKP ni jadi sama-sama ada masalah juga. Guru pun kena bayar gaji juga. Jadi mana tuan-tuan yang ingin ada kawan-kawan boleh tolong sebarkan. Saya letak pamphlet ni dekat sini, kemudian saya pun ada letak kotak dengan izin lah. Dan kita pun dapat kebenaran daripada Jaib untuk mengutip derma seluruh Perak ini, mana sampailah pada tahun hadapan dia bagi setahun. Jadi maknanya tuan-tuan boleh membantu, ada kotak itu bolehlah dimasukkan, tak banyak sedikit, biar kita menyesal bagi, jangan menyesal tak bagi. Kalau tak bawa duit tak apa, boleh online, boleh ambil dan buat akaun tanggap kamera, insya-Allah boleh online. Tak kisah walaupun sedikit, tetapi ramai-ramai kita bagi yang sedikit lama-lama jadi banyak. Tapi ramai-ramai kita seorang tak nak bagi, bila nak banyak ni? Kan ini sebagai jariah kita, sebagai untuk kita, maknanya bekalan untuk kita di akhirat. Boleh niatkan untuk sedekah itu untuk mak ayah kita, dan insya-Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Paling tidak pun tak gantikan dengan wang ringgit, gantikan dengan kesihatan, gantikan dengan anak-anak kita mengaji pandai, anak-anak kita akhlaknya baik. Ini mana sedekah. Saya ada satu kerabat Raja Selangor, saya ceramah di Shah Alam, dia baru niat nak bagi je, baru niat nak bagi, suaminya lumpuh tak boleh bangun, baru niat nak bagi, dia balik rumah tengok suami semayang atas kerusi, dah boleh bangun, baru niat. Dia telefon saya, "Ustaz datang cepat Shah Alam." Saya yakin sedekah itu boleh memberikan kesihatan. Dia bagi saya cek 30,000. Alhamdulillah, saya selalu pergi dah. Dia bagi istimah sebuah, tak ada istimah sebab dia bagi madrasah istimah. Saya bagi istimah ni bukan kerana istimah ni buruk, saya beli baru sebab saya nak bagi madrasah istimah. Jadi maknanya bukan dia bagi dah buruk, maknanya ini kerabat raja, dia opah saudara Sultan Selangor sekarang ini, dia banyak membantulah madrasah. Bukan, dia yakin dah, saya beri halu ulang apa semua, dan apa nama ni dah makin sihat lah, di samping rawat lah. Jangan kita sakit ni sedekah tapi hospital tak pergi juga. Bukan, dengan usaha kita ya, dan juga dengan kita bersedekah sebagai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih, beri ruang, mudah-mudahan kita semua dapat bertemu lagi pada masa-masa yang lain. Doalah mudah-mudahan masjid ini akan terus dibuka. Yang sekarang ni ikut kepada penjarakan, kita teruskan dengan SOP, mudah-mudahan kita semua
kita jaga kita, insya-Allah Allah pun menjaga kita juga. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arsyil azim. Al malikul quddusus salamul mu'minun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, berhimpun kami pada malam ini ya Allah di rumah-Mu ya Allah, menunggu antara maghrib dan isya ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Kau pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, rahmat keampunan-Mu, rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat maghfirah-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kemarahan dan juga dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya ya Allah, rahmat sayang-Mu mendahului rahmat kemarahan-Mu ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah, terima amal ibadat kami ya Allah, rahmatilah kehidupan kami ya Allah. Yang susah Kau senangkan, yang sempit Kau lapangkan ya Allah, yang rumit Kau rungkaikan, yang sakit Kau sembuhkan ya Allah, yang berduka cita gembirakan ya Allah, dan yang sengketa Kau damaikan ya Allah, yang berbalah satukan ya Allah. Allahumma ya Allah, yang lupa Kau ingatkan ya Allah, yang berdosa Kau ampunkan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini ya Allah, perhimpunan orang-orang yang muttaqin, melahirkan insan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Kau jadikanlah perpisahan kami ya Allah, perpisahan yang Kau radai. Kau bekalkan hidayah, petunjuk, keselamatan-Mu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, anak-anak menantu kami, cucu kami ya Allah, dan adik-beradik, ibu bapa kami, sahabat kami ya Allah, dan siapa juga yang berhubung kontak kami ya Allah. Lindungilah kami semua daripada jangkitan COVID-19 ya Allah. Rahmatilah ya Allah kami ya Allah, yang sudah positif COVID ya Allah, yang kuarantin rawatan ya Allah, kesembuhkanlah ya Allah, yang terbaik rawatan ya Allah. Yang sudah kembali kepada-Mu ya Allah asbab COVID ini ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Kau jadikanlah mati mereka mati syahid ya Allah, dan tak ruh mereka di'in ya Allah. Ampun dosa mereka ya Allah, dan berilah kesabaran kepada keluarga menghadapi ujian ini ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau Maha mengetahui ya Allah, Engkau sedang mendidik kami ya Allah. Terlalu mahal harga kami kena bayar ya Allah, didikan-Mu ya Allah. Dulu Kau mendidik kami, kami tidak ambil kira ya Allah. Waktu ini ya Allah, sesungguhnya banyak yang terkesan ya Allah, yang menjaga perniagaan mereka hancur ya Allah, ekonomi merudum ya Allah, anak-anak kami selama tidak bersekolah ya Allah, dan ada bercerai-berai, bergaduh ya Allah, yang stres ya Allah. Didikan-Mu ya Allah, walau syarikat yang besar mana pun ya Allah runtuh ya Allah, negara kami menghadapi berbagai ya Allah, maka permudahkanlah ya Allah. Kau angkatlah semula COVID-19 ya Allah. Terlalu lama Kau didik kami ya Allah, terlalu mahal harga kami kena bayar ya Allah. Ada tidak mampu membayarnya ya Allah. Malaikat kami kembali bertaqarrub kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.